أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli janta kuasa Masjid Musa'id di Yala, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini ana dapat bersama dengan para jemaah sekalian di dalam majlis ilmu yang kita namakan Sya'ban, persiapan menyambut Ramadan. Kalau nak kira semua benda atas dunia ni mesti ada sambutan. Bila ada sambutan, kena ada persiapan. Betul tak kita? Macam kita nak buat kenduri lah, nak kahwin anak. Berapa bulan lama kita bagi kad jemputan? Sebulan ada? Kau lebih? Nak panggil orang tu lama. Maka bila kita nak sambut bulan yang mulia, bulan yang besar yang di dalamnya telah tersedia beberapa kelebihan yang begitu besar, maka tentulah persiapan itu kena besar. Persiapan itu kena besar juga. Kalau kita baca dalam sirah ataupun sejarah ulama-ulama salafus salih, di antara yang mereka ucapkan iaitulah doa menyambut Ramadan. Saya tak tahu kalau tempat sini, kalau di Malaysia tu kebanyakan imam-imam dia baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betul? Sini baca juga. Baca. Itu menunjukkan bahawa kita tak kiralah, yang penting itu satu doa. Ada pula para ulama duk bahas tentang sahih tak sahih. Kita kata kalau nak berdoa, doa tidak jadi masalah. Tapi tanpa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Allahumma barik lana fi Rajab, kita minta berkat pada Rajab, Sya'ban, minta nak sampai ke Ramadan, kemudian kita beri setakat itu. Kadang-kadang bila sampai Ramadan kita pun senyap sebab sudah sampai ke Ramadan. Maka ada satu lagi doa yang maksur daripada beberapa orang ulama salafus salih. Cuba kata doa ni. Para jemaah sekalian, kita ikut. Cuba kata Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ingat dah? Kau tak aja kata? Bukan tak aja kata, lama tak kata dah. Menarik ni. Nanti kita bagi. Ustaz kita boleh ambil kertas ni, boleh lekat sini. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ni kepada bulan Ramadan. Itu permohonan yang pertama, kita nak minta sampai. Habis bila sampai nak buat apa? Wasallim Ramadan li, dan serahkanlah Ramadan itu kepada saya untuk kita penuhi dengan ibadat. Yang paling besar sekali ibadat di bulan Ramadan ni apa dia? Puasa. Sebab fardu di Ramadan duduk di situ, kan? Kita ni kadang-kadang bila orang tanya jadi pelik, jadi susah nak jawab. Dia kata, ada orang tanya,
Bila mari bulan Ramadan, apa ibadat yang paling baik? Kata Ramadan, puasa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syahrul Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa dia tengok Ramadan, jumpa dengan bulan Ramadan, hendak dia puasa. Maknanya ibadat yang telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla khas untuk Ramadan, yang tidak ada pada bulan-bulan lain yang bersifat fardunya, iaitulah puasa. Puasa, salat tu awal lagi, itu kerja dia dah. Tiap hari tak boleh nak tangguh. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada kita Ramadan itu untuk kita penuhi dengan masa yang begitu padat. Kita penuhkan masa dia dengan apa? Dengan puasa pada siangnya, dengan syarat-syarat, dengan rukunnya yang telah kita belajar. Betul tak? Kita kadang-kadang kita banyak belajar dalam bab puasa ni, iaitulah kita belajar tentang puasa. Puasa itu rukun dianya niat. Kemudian menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh merusakkan ibadat, boleh membatalkan puasa. Kemudian satu lagi yang kita terlupa, yang besar-besar, yang patut kita perbesarkan, yang patut kita bicara molek-molek, iaitulah perkara-perkara yang mengikis, menghapuskan pahala puasa. Kita jaga dah hak mana? Kita jaga hak mana? Jaga perkara hak batal puasa. Hak batal puasa ni jaga sungguh. Pasal daripada kita kecil-kecil dulu kita dengar tak? Orang kata korek telinga tak boleh. Lagi? Korek hidung tak boleh juga. Allah, gatal pun duduk main tenis kat luar. Tak berani nak. Sebab apa? Pasal batal puasa. Tapi kita lupa satu perkara yang menjadi asas lagi, iaitulah bagaimana nak menjaga supaya puasa itu mempunyai subur, sehat molek, tidak kurus, dan yang menjadi matlamat kepada puasa itu sendiri. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi. Siapa dia tak tinggal perkata-perkata yang tak baik, dia masih lagi duk buat walaupun dia puasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah SWT tidak berhajat nak dia tinggalkan makan dengan minum. Makan dengan minum itu wasilah, alat je. Matlamat besarnya apa dia? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu doa kita yang kedua. Doa yang ketiga dalam doa tadi, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah, terimalah ibadat itu daripadaku. Itu matlamat. Para jemaah sekalian, kita beribadat ni untuk apa? Nak menghabis masa? Daripada duduk saja ibadat. Daripada duduk tidur baik bangun. Betul? La. Tujuan kita beribadat yang besar sekali, nak mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, dan kita beribadat kerana apa? Kerana itulah matlamat Allah SWT ciptakan manusia. Apa dia kata? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak jadikan jin dengan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Maka itu yang menjadi asas kepada kita beribadat kerana nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebab apa? Kita nak suruh Allah SWT kabulkan, terima apa hak kita buat. Betul? Mana kalau kita buat itu tak terima, rugi saja kita. Kalau sakat rugi, terlepas daripada hukuman, boleh tahan. Cuma takutnya rugi khasirat dunia wal akhirah. Di dunia pun kita penat, rugi. Di akhirat kita tidak dapat balasan yang dikehendaki, iaitulah tak mendapat pahala dan juga tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, keredaan Allah. Itu yang paling tinggi. Maka para jemaah sekalian, ambillah doa ni kita baca baik-baik. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li
wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah daripada aku apa dia? Segala amalan yang aku buat. Baiklah para jemaah sekalian. Bila mari kepada bulan, kita duduk hari ini bulan Syaban. Kan? Bulan Syaban. Orang duk sebut semua Syaban menuju Ramadan. Dia dua tu ya, lepas pada Syaban dia mari Ramadan. Dia tengah-tengah Ramadan Syaban ini ada satu ibadat yang begitu kuat, iaitulah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayat oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, siapa dia Usamah ni? Tuan-tuan tanda, Usamah ni cucu angkat Nabi. Ayah dia Zaid. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, bila sebut nama Usamah, dia gelar Hibbun Nabi. Usamah itu siapa dia? Hibbun Nabi artinya orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni banyak pergi sana sini, betul tak? Mencari jalan tu jalan ni. Tujuan apa? Tujuannya kita nak menyatakan kita ni sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah dia kata apa? Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syaban ini lebih daripada bulan-bulan lain? Kalau orang mari tanya kita pula lagu mana tuan? Para jemaah sekalian, kalau orang tanya kita, bulan Syaban ni nak masa pas tengah dah, kita puasa berapa hari? Lagu mana nak jawab? Nak jawab kata saya jawab. Ada juga orang kata, ustaz, bukan tak nak jawab, cuma takut riak bila jawab. Takut riak. Saya 10 hari dah puasa ustaz. Takut riak tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab kerana takut riak, kita kata tak apa, comel, molek. Hak bimbangnya takut tak boleh jawab sebab tak ada jawapan. Betul tak? Berapa hari dah puasa bulan Syaban? Duk lagi nak jawab lagu mana? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Nabi puasa banyak pada bulan Syaban. Nabi mengatakan zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Aku puasa banyak pada bulan Syaban ini sebab bulan ini orang terlupa kepada dia. Orang terlupa kepada dia. Dia duduk di celah di antara Rajab dengan Syaban. Rajab dengan Ramadan. Biasanya kalau orang duduk celah ni, orang mudah terlepas. Betul tak? Kita duduk sini. Sini ni jalan ni tak? Pekan besar kita. So lagi hop besar juga, apa dia? So lagi tengah. Bandar hop besar satu lagi, apa dia? Nak ada tewak? Contohlah kita tu. Jadi tengah-tengah tu banyak lagi kapur-kapur kecil, betul tak? Kapur-kapur kecil. Kalau kedai apa kecil-kecil, biasanya orang tak nampak tengah tu. Dia nampak hok besar sini, hok besar lagi. Dia panggil stesen besar. Maka Nabi SAW kata, aku suka. Sebab apa suka dia berpuasa? Sebab waktu ni, bulan Syaban ini, yaghfulun nasu anhu, meramai di kalangan manusia terlupa kepada dia. Manusia tak ingat ke dia. Bila tak ingat, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa banyak di sini. Baik. Sekarang ni para jemaah sekalian, kita kadang-kadang lupa tak lupa. Kalau orang tanya tahu, Nabi puasa banyak, ya. Tapi macam lupa ya. Sebab tak puasa juga kita. Hari ni para ibu bapa, mak ayah ada ni, pernah ke tidak kita tanya keluarga kita? Kita tanya anak beranak kita, tanya isteri yang paling mudah sekali. Kalau isteri hak muda-muda lagi lah. Kalau isteri hak pencen dah, dia panggil pencen ni hak berhenti dah. Haid tu. Dia panggil pencen hak tu. Nah, kalau tanya dia pun tak apa jadi dah.
Tanya hok muda-muda lagi, hok ada haid ataupun anak perempuan kita tanya dia, anak me puasa hok Ramadan tahun lepas, ada lagi ke meninggal? Kau qada belaka dah. Ha. Tanya kita. Kau baru nak tanya malam ni. Ya terkelik ni kita tanya lah Ustaz. Dah. Tak tanya lagi belum ni terlupa nak tanya. Maka di saat ini kita perlu ingat bahawa tanggungjawab kita sebagai bapa, tanggungjawab kita sebagai ibu, tanggungjawab kita sebagai suami, maka mesti kita kena tanya. Awak Ramadan tahun lepas ada lagi? Anak dia perkira, Masya Allah abah, 5 hari lagi tak qada. Ataupun duduk rasa lagi, 10 hari tahun lepas tu tak pernah qada pun lagi. Maka di sinilah kita mengambil peluang, kita ajak isteri dan anak-anak kita berpuasa supaya mereka dapat melunaskan hutang hak tahun lepas. Tunai balik hutang kita tahun lepas tu, kita tunai di sini. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Aku ganti qada puasa Ramadan tahun lepas di bulan Syaban sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan ini. Timbul lagi soalan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'ma ila rabbil alamin. Bulan Syaban ini juga bulan diangkatnya amalan kepada Tuhan Rabbil Alamin. Jadi para jemaah sekalian, shift ataupun jadual pertukaran malaikat setiap hari 2 kali. Kalau kita tak pasal, kita dah ingat orang pergi berjabat yang tahu shift. Dia panggil shift ni maknanya tukar waktu. Nah, masuk pagi cok jari, keluar tanda amat terbit. Malaikat pun dia ada 2 kali dia tukar. Yang pagi mari subuh, yang malamnya mari asar. Jadi hak subuh ni dia naik, dia bagi tahu kepada Rabbul Alamin, dia lapor kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tinggal hamba-Mu tadi dalam keadaan solat dan aku mari pagi waktu solat. Waktu asar pun lagu itu juga. Kemudian ada satu lagi Nabi kita salah sebut, iaitulah Nabi kita suruh berpuasa pada hari Isnin dengan hari Khamis. Sebab apa hari Isnin dengan hari Khamis? Sebab waktu itu juga waktu diangkatkan amalan kita kepada Rabbul Alamin, diangkatkan amalan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma yang kita takutnya para jemaah sekalian, amalan kita diangkat sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh dalam Muslim, Nabi kata apa? Tuftahu abwabul jannati yaumal isnin. Dibuka pintu syurga itu bila? Pada hari Isnin, wa yaumal khamis, dan juga pada hari Khamis. Pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an. Maka diberi keampunan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi perbuatan syirik ni perbuatan yang sangat menakutkan kita. Betul ke tidak? Sebab apa? Sebab kalau orang terjebak dengan syirik, habis segala amalan dia runtuh belaka, tak jadi, tidak diambil kira oleh Allah Ta'ala. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dia buat pun haba'am mansura, jadi debu terbai, habis tak boleh buat apa. Maka Nabi kata apa? Semua orang diampunkan dosanya kecuali siapa dia? Syirik, musyrik, orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita tak tahu. Para jemaah sekalian, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama supaya kita nak jaga. Nak jaga apa? Nak jaga kita ni daripada terjebak dengan perkara yang menyebabkan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu bahaya. Kita kadang-kadang tak perasan, lalu nak balik rumah tengok pokok besar. Zaman dulu lah, sekarang ni mungkin tak ada dah tak. Tok ayah, dia panggil tok ayah, kalau dia jaga pokok tu, nak tupai lalu. Ada lagi kalau ni? Tak ada dah. Ustaz-ustaz kita, pendakwah kita duduk mengajar, duduk ceramah ni, jadi mungkin itu dah tidak ada dah perangai-perangai hak pelik-pelik lagi tu. Betul tak? Dia kita ambil ke siapa? Nak mandi sungai.
Gi kat Kuala Sungai, minta tabik pula Kuala Sungai, jangan kacau anak cucu nak mandi. Gi minta ke siapa? Minta dengan syaitan, minta dengan hantu, pergi ke kubur-kubur, minta dengan orang-orang mati dalam kubur contohnya. Jadi perbuatan-perbuatan ini akan membawa kepada kerusakan kita punya pegangan. Itu bahaya. Hak ni insya-Allah taala para jemaah yang duduk kita duduk belajar kitab-kitab tauhid, kitab akidah ni, kita kata insya-Allah tidak terjebak dengan penyakit-penyakit yang itu. Tapi ada satu lagi penyakit yang tidak ditinggal oleh syaitan. Ingat tuan-tuan. Apa dia penyakit? Nih, dalam hadis tadi Nabi kata, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang laki-laki termasuklah perempuan yang ada di antara dia dengan saudaranya syahna, permusuhan. Bala. Jadi ada ke tidak kita ni tak kena lain orang, tak belagu angin. Sini panggil belagu angin kok. Kita ni kadang-kadang masalah dengan angin. Betul tak? Kalau orang tanya, "Mana tak pergi tu?" Kalau ada majlis apa-apa, tak naik angin kita. Mana tak ada angin nak pergi? Tak pergi juga. Kalau orang tanya pula, "Mana tak ada 2-3 hari tak mari masjid?" Naik angin. Naik angin pula dah. Sudah. Jadi tak ada angin pun tak boleh, naik angin pun tak boleh. Allahu akbar. Warna semangat molek hari ni tu, belagu angin. Belagu angin semangatlah dah. Rela habis harta benda dia kata. Sanggup dia buat apa yang dia nak. Sebab apa? Sebab dia belagu angin. Maka kita di sini kita kata di antara dia dengan saudara dia tu syahna, ada permusuhan, maka pada saat itu fayuqalu anziru hazaini hatta yastaliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tangguhkanlah dua orang itu, tidak diangkat amalan dia sehingga dia berdamai. Nabi ulang 3 kali sebagai hadis dalam Muslim ni, 3 kali. Kata di Imam An-Nawawi, tanda tuan-tuan ni. Kita mengaji ni kena tanda hak kita belajar. Dia ada 2 cara. Kalau tok guru mengajar, ada kitab, kita kena beli kitab. Pasal itulah anda tengok siapa-siapa tadi tengok atas meja kita ni kitab comel-comel belaka. Kitab fiqhnya, kitab hadisnya, maknanya ada kelas pengajian. Betul tak? Jadi kalau ada mengaji, kita bawa kitab. Kalau waktu ceramah umum tak ada kelas mengaji, kita bawa kertas. Tulis. Pasal tu ingat ke kalau baca dalam sejarah pengajian tuan-tuan guru kita, tok-tok guru kita, orang-orang alim. Dia kata zaman dulu anak murid bawa kitab, tok guru tak bawa. Orang yang alim, tok guru ni pakai anak murid baca kitab. Ni kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ke Madinah lah ni, lepas maya maghrib, acu pergi round. Pergi jalan tengok di mana? Tempat-tempat dalam masjid Nabi tu. Banyak lagi halaqah ilmu. Orang mengaji sini, belajar sini. Tok guru tak ada kitab, anak murid baca, dia syarah frame-frame. Bukan sakat syarah main-main. Ingat lagi mazhab tu, Masya Allah, tabarakallah. Ingat lagi hadis-hadis, Allahu Akbar, tu hawi. Ya. Jadi zaman kita hari ni tok guru bawa kita, anak murid tak bawa apa-apa. Bukan kena kita dah. Jadi tak tahu pandai siapa dah ni. Sudah. Baik. Ini satu orang panggil peringatan lah. Bila-bila kita nak pergi mengaji, biar ada kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, orang yang tidak diangkat amalan tadi siapa dia? Asyahna dengan mana al-adawah, orang yang bermusuhan. Seolah-olah dia panah enjin, panah bateri, nak marah kepada kawan dia tu. Maka kata Nabi SAW, malaikat diberi arahan, jangan angkat amalan orang ni sehingga dia berdamai. Jangan angkat amalan ni sehingga dia berdamai. Maka itu yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Wa huwa syahrun turfa'u fil amali rabbil alamin. Jadi hari pagi, petang 2 kali. Hari Isnin, hari Khamis, untuk seminggu 2 kali. Untuk tahunan diangkat amalan kita bila? Iaitulah pada bulan Syaban. Bulan kita ni lah. Karena itulah Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im
maka aku suka sangat Allah Ta'ala angkat amalan aku di saat aku sedang berpuasa. Nabi kita nak amalan dia diangkat ketika mana? Ketika dia sedang berpuasa, artinya rekod naik, dia sedang berpuasa. Maka para jemaah sekalian, malaikat tukar giliran malam dengan siang ni bila? Pagi, asar. Maka biarlah kita, nak ke tidak, amalan kita, malaikat angkat laporan kita tu, kita sedang beribadat. Nak? Maka, maya subuh, masjid. Maya asar, masjid. Jangan pula dia kata Zuhur tak payah pergilah, malaikat tak angkat amalan. Jadi ke lagu tu? Itu dia panggil neraca tidak seimbang. Mizan neraca tidak seimbang. Sebab apa? Hidup jaga kepada amalan. Kita tahu hak malaikat angkat tu semua amalan kita. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, semua jadi angkat. Jadi tak boleh kita pilih-pilih nak pergi. Kita bimbang para jemaah sekalian, takut kita ni jadi macam bulan Ramadan. Orang bulan Ramadan tu, kadang-kadang orang ni, kalau kita tanya dia, macam mana awak Ramadan tahun ni? Oh, Masya Allah. Saya pergi semaya terawih, tak pernah miss. Semaya terawih, tak pernah miss. Kita sini buat berapa rakaat? 8 ada, 20 pun ada. Maknanya, yang penting, dia pergi terawih. Pas orang tanya dia, semaya jemaah, Zuhur Asar? 2 mah. Berat tak berat lagu tu? Mana besar nak menjaga fardu dengan jaga hak sunat? Jawab dia, jaga, kata Allah SWT dalam hadis kursi yang panjang itu, dia Allah amalan yang paling Tuhan suka sekali, mimma aftaradtuhu. Kita jaga ibadat yang fardu. Tiba-tiba hamba Allah Ta'ala ni, hak fardu dia buat main-main, ya, maya rumah dia, tak pergi jemaah, hak sunat, jaga sungguh-sungguh. Kita kata itu tidak seimbang. Hak naknya, jaga belakang. Hak fardu diutamakan, hak sunat tu sebagai penyempurnaan. Nak suruh lengkap molek kita punya ibadat, hak sunat kita kena buat. Biarlah kita hari ni, macam mana kita nak suruh rekod kita penuh. Boleh tak malam ni kita buat kira-kira? Siapa dia hak pandai hisap? Ada bagian matematik. Tak payah matematik lah, cikgu boleh itu ni. Orang hak jual pun boleh. Para jemaah sekalian. Satu hari satu malam ada berapa jam? 24 jam. Supaya dia. Sini Malaysia, Mekah 24 jam juga. Takut lebih-lebih ya sini sikit. Tak ada lebih dah. 24 jam. 24 jam supaya juga dengan bulan. Bulan adalah setahun. Berapa bulan ada? 12 bulan. Tak ada lebih pada tu. Kalau salah mari orang putih lah, Amerika ke Jepun ke mari, dia nak tukar. Pasal dia terlambat tua kita ni. Tak? Ataupun nak supaya lambat tua sikit, daripada 12 bulan setahun jadi 15 bulan. Ada orang pakar ke tak? Ada orang pakar ke tak? Jawabnya tak ada orang ikut tak? Sebab Allah Ta'ala sebut, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan Allah Ta'ala buat ni pada hari dijadikan langit dengan bumi. Bila? Hari dijadikan langit dengan bumi itu sudah tetap 12 bulan dia tukar. Cuma bulan ni ada 2. Satu dia panggil qamari, ikut bulan. Satu lagi syamsi, bulan ikut matahari. Jadi sini ada bulan dia sendiri tak? Bulan apa dia panggil? Kita ada qamari, hijrah. Lepas tu masihi, miladi. So lagi? Boleh hak siap pakan, boleh ke apa? Boleh buza. Kalau dia bayar gaji pun ikut bulan tu lah, kan? Kau ikut masihi, ikut masihi dia. Tapi ada bulan dia sendiri. Tengok, macam-macam. Yang penting tapi kok mana-mana pun 12 tak lagi. Baik, para jemaah sekalian, Allah SWT beri kepada kita satu setahun 12 bulan. Bulan ni pula dalam bab, cuba kita perhati molek. Dalam bab solat,
yang bersifat harian, kita akan guna pakai bulan ikut matahari. Betul tak? Pasal matahari dia naik hari ni, pagi, dia turun petang. Esok naik pula lagi tak kiamat. Dia kiamat dia naik sekali habislah. Kan? Maka sesuainya solat itu Allah Taala sebut dalam Quran, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Aqimis salah, kena dirikan salat itu lidulukis syamsi, apabila masa hari itu dah di tengah. Pasal itulah sebagian ulama katakan, kita nak kira semaya ni, kita kena kira zuhur nombor 1. Kalau kita kira dengan mikir otak kita, subuh lah nombor 1, betul tak? Sebab kita tidur lama, sedar-sedar, subuh. Tapi dalam Quran kata, zuhur nombor 1. Kata dia ulama tafsir, tak usah bicara banyak lah. Zuhur ke subuh, yang pentingnya sehari itu 5 kali. Atau sama ada. Kalau kita duduk bahas panjang pun, dia panggil habis masa, tak sudah. Orang suka bahas panjang ni, akhir sekali dia jadi macam lembu Bani Israel. Ingat tak lembu Bani Israel lah ke mana? Lembu Bani Israel ni, kan bila dia satu berlaku pembunuhan, dia tanya Nabi Musa AS, lagu mana nak buat? Nabi Musa kata, izbahu baqarah, pergi sembelih lembu. Dia balik duk baca, dia kata, Musa kaca tak royak, tak bagi tahu. Lembu jatuh kau tena pula. Lepas tu mari tanya pula, tua kau muda, warna berapa, duk tanya-tanya. Hapi-hapi tadi nak sembelih lembu. Pasal banyak tanya sangat. Jadi kita dalam masalah-masalah amalan ni, tak usahlah banyak sangat duduk tanya, akhir sekali tak tahu nak gimana kita. Maka bila kita dalam masa kita 1 hari 1 malam, dia bersifat harian, kita ikut matahari. Maya bila mas terbit fajar, subuh. Matahari jalan duduk tengah-tengah langit, condor sikit ke barat, zuhur. Jalan lagi, turun lagi, asar. Hilang matahari, maghrib. Cahaya dia, pantulan cahaya dia hilang, isyak. Itu dia panggil pergerakan. Tapi bila ibadat-ibadat yang bersifat bulanan ataupun tahunan ni, seperti puasa, haji, dia ikut bulan mana? Bulan Qamari. Sebab apa? Para jemaah sekalian, kita ni rasa belaka dah. Betul tak? Puasa musim panas pun kita rasa, puasa musim sejuk pun kita rasa. Betul? Lagu mana ketika puasa musim panas? Berasa lagu mana? Penat dah. Nak boleh buka puasa kat 3 gelas tak depan. Betul tak? Gelas besar tak sini. Allahu akbar. Mari musim sejuk, segelas pun cukup dah. Allah SWT dengan hikmat dia, pertukaran masa ini nak suruh kita berfikir bahawa nikmat Allah Ta'ala tu yatajaddad. Nikmat Allah SWT tu sentiasa berulang. Waktu musim sejuk kita duk mikir, sedap juga puasa musim panas. Apa? Minum air saja 3 gelas. Tak ada makan nasi lagi tu. Bila mari musim panas pula, Allahu akbar, panjangnya puasa, lamanya puasa. Nah, tadi ana cakap dengan ustaz kita tu, dia duduk Mekah 8 tahun. Jadi dia akan tahu puasa Mekah dengan sini, kalau musim panas kita akan rasa sungguh-sungguh panas. Berasa kalau orang bagi air Zam-Zam tu sekali ngetun dia nak minum, nak akak. Tak? Tak ada dengan gelas-gelas ni, tak ada. Jadi maka itu dipanggil pusingan. Baik. Dalam kita ibadat dalam masa 1 hari 24 jam ni, kita ada berapa minit? Cuba kira. Berapa minit ada? Tak kira. Berapa? Kira dah. Berapa minit ada? Bukalah alat pun tak apa. Pasal nak suruh ingat. 24 kali dengan 60 minit. Kan 1 jam 60 minit. Betul tak? Sejam 60 minit. Kali 24 jadi 1440. Tanda? 1440 minit. Banyak ke sikit? 1440 minit. Berasa banyak ke sikit? Banyak dah. Kalau kata 24 jam, sikit asal. Kalau kata 1440 minit kita rasa
Allahu Akbar, banyak. Walaupun dia banyak, para jemaah sekalian, dari sudut amalinya, dari sudut perjalanan pergerakan kita je, nadi kita bergerak, nafas kita bernafas, masa jam kita berpusing, cukup ke tak cukup masa yang kita ada itu dengan bilangan ibadat yang kita buat. Oh, dia kata apa ibadat? Para jemaah sekalian, cuba kita baca. Ana bagi satu ijazah. Dia panggil zikir 4 kalimah. Nak kata nak? Nak? Alik ni? Nak? Kita panggil ijazah ni. Sekarang ni orang suka ijazah, kan? Tapi syarat, kalau tak kena ni, kita akan ajar siapa kecurah. Boleh? Dia kata, Ustaz, nak klik tidur. Nak. Kena berani lah. Sebab nak belajar ni kena berani. Cuba kata belakang. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat dah? Siapa kata tak ingat? Ingat dah? Baik. Boleh tanya soal lagi? Boleh? Malam ni kita tanya banyak dah. Jangan marah. Dia kata tak saya panggil dia, Ustaz ni mari tanya. Duk tanya saja dia. Hei, para jemaah sekalian, daripada kemarin sampai ke malam ni 24 jam, 1440 minit, berapa kali kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Berapa kali baca? Cuba jawab. Nak jawab ke tak sejawab? Tak sejawab dia takut ria. Betul tak? Itulah modal besar dia nya. Kalau kita tanya tak sejawab, pasal apa? Takut ria, maka tak sejawab. Tapi jawab dalam hati. Jawab dalam hati daripada pagi kemarin, daripada malam sampai ke hari ni, berapa kali kita kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? Berapa kali? Kalau ada, falihmadillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala gerakkan lidah kita, Allah Ta'ala peringatkan hati kita ni tidak lalai, tidak ghaflah, ingat pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tak ada, kita menangislah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Daripada kemarin hari ni, makan saja berapa kali? Macam-macam jenis makan. Kawasan ni sahur dengan roti. Berapa jenis roti ada? Roti Arab ada, roti Melayu ada, roti Sia ada juga. Kau tak makan roti? Makan juga. Segala jenis roti ada. Tapi kenapa lidah kita ni tidak teringat nak sebut nama Allah Azza wa Jalla? Jadi para jemaah sekalian, marilah kita muhasabah. Kita balik rumah kita, kita ambil wuduk siap-siap, maya sunat, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Karim, aku ni hamba-Mu, segala nikmat yang Kau beri begitu banyak pada aku, apa yang aku nak semua boleh berlaku, kan? Tapi kenapa bapa lidah aku ni tak boleh sebut nama-Mu? Boleh tak boleh para jemaah sekalian? Kau rasa kita ni puas hati dah nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Tidak ada 100, 200 kali kita duduk sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pandai dah? Tak. Jadi di situ kita mula dengan taubat. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla dan minta sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala, apa dia? Berikan kepada kita, buka ikatan lidah kita tu. Daripada duk sebut muka lain, tak sebut nama Allah. Maka di situlah para jemaah sekalian kita kena letak, dia panggil letak target. Letak matlamat. Kalau saya letak, bolehkah tuan-tuan? Kita letak sehari mesti 500 kali. Boleh? 500 kali. Kau banyak? Tak apa nak jawab. Banyak ke sikit? Sehari ada 1440 minit. Kita nak minta 500 kali. Tuan-tuan jangan duk suruh Allah barang lamanya Ustaz weh, tak ada nak pergi noreh, tak ada nak pergi mencari jabat lah. Ana telah buat kajian.
Balik malam ni, buat kajian masing-masing. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ni 100 kali di antara 3 hingga 5 minit. Lamakah? 100 kali tu paling lama 5 minit. Kecuali kita berlagu. Nah, main qasidah pula dah. Ni nasib macam budak-budak tak salah tu. Maknanya kalau 5 minit, 500 kali baru berapa? Baru berapa? Baru 25 minit. Para jemaah sekalian, 25 minit kita ambil masa untuk kita menyebut nama Allah Ta'ala. Kita ada berapa masa lagi? Takkanlah kita rasa puas hati nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla seperti itu. Maka tak 500 boleh dah. Kena ingat. Sebab zikir ingat dah. Hak tak ingatnya nak berzikir. Zikir ingat dah. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir. Kita cari, kita kaji, kita tilik tengok apa tak boleh berzikir. Ada 2 sebab. Kata di para ulama, hati bila dia ghaflah, bila dia lalai, bila dia leka, bila tak ingat, ketika itu dia akan terlupa benda tu. Ni ada seorang pendakwah, dia buat kajian. Nak dengar kajian ni? Menarik juga. Dia kata, aku baca sejarah orang-orang soleh zaman dulu. Macam mana dia orang ni, lagu mana pun dia ni, dia boleh semayang malam-malam sampai berpuluh rakaat. Baca Quran sampai berapa juzuk. Berdiri, bekak kaki boleh. Duk mikir macam mana. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar mari kepada kita alat yang ada di tangan kita ni. Ni telefon. Orang panggil apa sini? Ni. Moga kakak ni. Orang panggil apa? Apa? Terosap. Bahasa apa tu? Bahasa Sia. Orang Melayu panggil apa? Terosap juga. Takut ada istilah dia lah. Hak kapur ni. Apa panggil? Terosap. Apa? Terosap. Orang Melayu pun terosap juga. Macam-macam. Kalau yang saya dia panggil HP. HP handphone tu jadi HP. Dari sana HP itu. Oh, dah ada macam. Terosap. Bila mari terosap ni, timbul satu mazhab baru dalam dunia ni. Mazhab apa? Dia panggil mazhab wasafi. Mazhab apa? Raja dengar wasafi ni. Mazhab wasafi ni kita nak suruh bunyi arak sikit lah ada. WhatsApp tu lah, duk main WhatsApp tu. So lagi pula tak tahannya, orang-orang muda ni dia panggil mazhab selfie. Allah, kita tengah nak makan pun tak berhenti tak pernah ambil gambar. Tengah kita duk makan. Letih kau gitu. Selfie dengan WhatsApp ni penat. Bila mari alat ni, cuba kita perhati. Kita sendiri bukan kadang-kadang galik, orang lain pun galik duk terbokok, tak tahu siapa dia lalu, lepas dia tak ingat belakang. Berhenti habis dia panggil habis apa? Habis bateri. Kata di pengkaji tadi pendakwah dia kata, bila aku tengok orang dulu boleh duduk dengan Quran berjuzuk-juzuk, boleh berdiri depan Allah Ta'ala begitu lama. Zaman kita hari ni, orang boleh duduk dengan alat dia ni sampai berjajar duduk masa. Rupanya semua perkara itu tertakluk kepada hati. Bila hati suka pada satu benda, dia akan galik situ. Hari ini bagaimana para jemaah sekalian, kita nak didik supaya hati kita ni ingat pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak didik supaya nafsu kita tu boleh tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla, maka disitulah dengan cara kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Letak dalam tubuh kita. Ini ada seorang pakcik di Arab. Menarik cerita ni. Dia pakcik ni, dia duduk semaya sah depan sokmo. Sah awal. Tiba-tiba satu hari, Tok Imam tengah duduk berzikir. Dia berzikir biasa orang Arab ni macam kita lah. Berzikir ni tak ada masing-masing zikir. Pakcik ni, ustaz ni tak habis berzikir lagi. Dia kesok, koho-koho, jalan, sampai dekat dengan Tok Imam. Belaga lutut dengan Syekh.
Kita ni jaga nak pelaga lutut kalau ngaji dah. Duduk jauh-jauh kali. Di mana ada tiang, di situ ada orang. Betul tak? Itu dia istilah dia. Di mana ada tiang, di situ ada orang. Ada kan. Paling jauh sekali, paling jauh lah. Dia belaga lutut dengan Syekh. Dia kata apa tu Ustaz? Tuan Syekh, alim ni, ajar kepada saya satu amalan yang boleh saya ajar kepada orang dan saya nak beramal dengan dia. Hal mana? Nak juga kepada kita? Nak. Kalau nak ajar, kata saya tak payah ajar. Nak. Kita jadi macam Pak Cik ni. Ustaz tu pun duk memikir, dia panggil spontan. Spontan ni maknanya tiba-tiba yang mari minta. Kalau raya awat, ustaz berkelik tengok kita. Nak ajar ke apa? Dia duduk mikir-mikir, dia kata, aku teringat kepada hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Apa dia hadis dia? Nabi SAW sebut dalam hadis tu, kalimatan khafifatan 'alal lisan wa thaqilatan fil mizan wa habibatan ilar rahman. Kata, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ingat belakang dah? Alhamdulillah. Pak Cik kata, ulang balik Ustaz. Ustaz tu ulang balik. Orang Arab ni, dia ngaji lagu tu. Siapa dia ingat? Baru dia klik. Aid, dia kata, ulang balik. Kalau orang Arab Badui, dia mengaji dengan tangan dia. Dia tanda dengan tangan. Cukup? Mana kalau dia ingat tu, dia kepal tangan, maknanya ilmu tu dia masuk dah. Ni anak kita ni belajar bahagian cara menulis baca kan ada dalam tubik dalam YouTube orang sini panggil YouTube ni. Hak budak mengaji Quran, hafal Quran sekali dengan muka surat. Tengok dah. Oh, pelik. Dia boleh tanya, awak baca muka surat 200 baris yang kelima. Dia saja. Undur 3 baris, undur 3 lah. Boleh berlaku. Kalau ni orang tengah duduk di Malaysia ada, di Indonesia ada, di negara Arab ada. Sini kita tak reti tengok kata TV sini ni payah dia bahasa dia polah-polah kita tak reti nak baca. Bahasa sini tu kayak polah. Tak boleh nak baca. Itu ajaib. Tengok. Jadi kita ni Pak Cik Sani pun dia ingat kata di rawi cerita ni, dia kata setiap kali dia pergi majlis-majlis, orang ada kenduri ke, ada perhimpunan keluarga ke, sudah makan, dia kata tuan-tuan semua kata kalimatan khafifatan, 2 kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia ajar tu. Tak lama pak cik kita ni sakit, masuk hospital, dekat dengan dia nak mati. Biasalah orang nak mati ni tekan nadi jantung rendah belakang dah. Bila rendah, doktor panggil anak dia suruh masuk. Anak dia masuk tengok, ayah kita ni mati dah ni. Doktor keluar, duduk jabat meja dia. Anak dia ni duduk tunggu anak ajar mengucap lah ayah dia. Muka tak khabar, tak sedar. Tiba-tiba celek mata. Pelik. Bila dia celek mata, orang tengah tak sedar celek mata, anak dia kata pelik ni, dia panggil doktor. Masuk doktor mari, dia pun tengok ke doktor. Dia kata, ya doktor, kalimatani khafifatan. Ngajar doktor. Wa thaqilatani fil mizan wa habibatan lirrahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sampai situ mati. Subhanallah. Tengok para jemaah sekalian. Nih, kita kena ambil saatul ghaflah. Saat kita lalai, kita lupa hari ni, kita isikan masa kita tu dengan cara kita susun jadual. Nabi SAW dalam hadis Nabi kata apa? Sya'ban syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan orang terlupa kepada dia. Ingat baik, bila terlupa, di saat orang terlupa inilah yang kita nak isi supaya tak terlupa. Ada satu lagi di antara perkara yang anak selalu kempen para jemaah lah di mana-mana seluruh dunia yang kita pergi ni, dia panggil kempen projek besar
mampu milik. Kalau di Malaysia orang panggil mega, mega tu besar lah. Projek mega mana projek besar, tapi mampu kita milik. Jemaah kita sini nak juga ke projek ni? Nak. Kalau nak bagi. Kalau tak mahu, tak saya, tak payah. Nak deh. Baik. Tanda molek. Dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Berapa rakaat? 12. Ingat molek. Tanda 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sembahyang subuh. Dia panggil sunat fajar, kan? Tu ada tu ya. Sunat fajar. 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa dah? Nah. 2 rakaat lepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas asar. Lepas asar tak ada? Muncul. Takut tulis juga lepas asar. Apa kita nak test tengok. Jangan ada tulis lagi tu. Tak kira tu. Dia panggil test. Lepas asar tak ada. Jangan tulis. 2 rakaat lepas maghrib 10. 2 rakaat lepas isya. Berapa? 12. Apa kita dapat? Boleh berapa? Banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala akan bina untuk dia sebuah mahligai dalam syurga. Projek besar ke tidak? Nak ke tak sih? Nak? Terus jawab dengan mulut, jawab dengan rakaat esok. Cukup 12, alhamdulillah boleh sebuah. Kena? Tengok tu, di antara zuhur, azan dengan iqamat. Tu 15 minit. Tak? 15 minit ni 4 rakaat. Oi, boleh sangat. Setengah jemaah ni dia marah ke Tok Bilal. Dia kata Tok Bilal qamat cepat. Tok Bilal kata aku ikut dajjal tu 15 minit. Yang mu mari lambat buat apa? Jadi Tok Bilal, bukan salah Tok Bilal, salah dia mari lambat, lepas tu orang qamat dia marah. Lah. Biar cukup masa. Jadi kita boleh buat 12 rakaat satu hari satu malam ini, Allah Ta'ala akan beri kepada kita sebuah mahligai dalam syurga. Besar ke tidak pahala tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi untuk melengkapkan lagi mahligai kita ni biar sempurna, kita tambah lagi sikit 2 rakaat duha dan 3 rakaat witir, maka dia jadi berapa? 17 rakaat. Boleh tak boleh kita jaga 17 rakaat? InsyaAllah kata. Jaga 17 rakaat, jangan miss. Kita akan dapat sebuah mahligai dalam syurga. Inilah konsep yang kita nak sebut, bahawa Syaban ini persiapan untuk Ramadan. Sebab apa? Sekarang kita berusaha. Ni ada setengah orang dia kata, Ustaz, insya-Allah mari bulan Ramadan ni saya nak taubat lah. La. Masuk bulan Ramadan bukan baru nak tukar gear. Kita nak musafir, nak travel pergi mana-mana. Nak pergi ke Bangkok, nak pergi Kuala Lumpur. Pagi esok, kita sebih kereta bila? Bila sebih kereta? Pagi esok ke hari ni? Hari ni. Tukar minyaknya berapa tak? Sama juga, kita nak sambut Ramadan, sekarang kita kena bersiap sedia dengan kita bertaubatnya, dengan istighfar, dengan baca Quran. Pasal apa? Bila mari Ramadan, kita nak tukar gear lebih banyak lagi apa yang sudah ada. Inilah yang dikatakan perjalanan hidup kita pada saat ini, iaitulah kita lengkapkan diri kita dengan amalan, zikirnya biar ada, solat sunatnya biar ada, baca Quran juga kita mula sekarang. Ada orang tanya pula, dia kata, Ustaz, kalau baca lah ni, patut nak khatam bila? Nak khatam bila? Khatam dulu lah sebelum bulan Syaban ni sekali. Bulan Ramadan ni kita khatam, boleh kita khatam 5-6 kali. Kau berat dah punya 5 kali. Berat. Ambil sikit-sikit lah. Boleh khatam 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah, itu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka bermula daripada penyucian jiwa kita ni, dalam hadis Nabi kata tadi, illa bainahu wa baina akhi syahna, kecuali kalau ada di antara dia dengan saudara dia itu permusuhan, maka di saat itu tak boleh. Abilah para jemaah sekalian, itulah di antara tazkirah yang boleh kita sampaikan pada saat ini.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik. Kalau kita belajar banyak pun, tapi kalau tidak diamalkan, rugi kita, rugi kita. Tapi kalau belajar sikit, terus amal, itu untung. Tak belajar langsung buat amal, bimbang pula, takut tak jadi. Pasal ada setengah orang ni terlalu tak nak beramal tapi tak mau belajar. Maka kadang-kadang kita pergi buat benda yang tak baik. Masyhur daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud, kan min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda baik, tak jumpa jalan. Pasal tu lagi terjumpa orang pelik-pelik hari ni. Tuan-tuan, hari ni saya tak tahu di kawasan kita ni ada setengah tempat tu, kalau nak berzikir kena melompat. Zikir breakdown, aduh, breakdown ni pusing kepala piuk. Berat ni. Hari ni pula orang nak selawat cinta Nabi, bawa genda besar-besar masuk dalam masjid, gedebong-gedebong cinta Nabi lah gitu. Allahu Akbar. Jadi kita bimbang, biarlah ibadat kita berpandu dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Hak Nabi ajar mudah. Tengok zikir dia ajar tadi, payah ke mudah? Mudah. Semua bila tanya ingat belaka dah. Tanya pula hak tak ingatnya berapa? Nak buat je. Pasal apa tak ingat? Masalah hati kita tidak duduk dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Biarlah para jemaah sekalian kita buat persiapan sebelum kita diangkat oleh orang. Biarlah kita ada persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.